ini, yaitu berkenaan dengan aktiviti-aktiviti daripada Jabatan Tenaga Kerja lah Tuan. Apakah aktiviti-aktiviti tenaga kerja? Itulah berkaitan dengan aktiviti utama Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Kami di peringkat Jabatan JTK Sabah, kita membuat penjajaran semula aktiviti-aktiviti JTK Sabah. Kerana berlaku perubahan-perubahan yang selaras dengan keperluan negara lah. Jadi kita mendapat berupa arahan dan sebagainya. Jadi kita menjajarkan semulalah aktiviti yang ada di JTK Sabah ini. Sebahagian yang ada perubahan yang tidak dilaksanakan oleh JTK Sabah ketika ini adalah perubahan program penempatan pekerjaan daripada JTK Sabah kepada PKSO. Jadi maknanya segala penempatan pekerjaan sekarang ini akan diambil oleh Persatuan Keselamatan Sosial. Jadi maknanya aktiviti JTK Sabah ni dia sebenarnya memang sibuk, tetapi sebahagian tugas-tugas itu telah diambil oleh PKSO lah. Yang utamanya tadi penempatan program pekerjaan. Yang kedua berkaitan dengan pengurusan pampasan pekerja asing sebab adakan skim bencana kerja pekerja asing. Jadi itu diambil alih oleh PKSO lah. Jadi sedikit yang Jabatan Tenaga Kerja ada, taklah sedikit juga, banyak sebenarnya aktiviti yang ada di JTK Sabah ini, dalam 13 aktiviti lah. Yang pertama sekali pemeriksaan berkanun. Jadi pemeriksaan berkanun ini merupakan salah satu aktiviti penguasaan bagi memastikan majikan mematuhi undang buruh dan menjamin kebajikan pekerja dilindungi. Jadi pemeriksaan ini bagi memastikan pematuhan undang lah, melalui penguasaan, pemantauan dan tindakan pembetulan. Sistem pengesanan dan pencegahan awal bagi sebarang pelanggaran undang buruh. Memberi khidmat nasihat perburuhan kepada klien jabatan di samping mempromosikan amalan terbaik perburuhan dan dasar-dasar kerajaan. Ini di bawah pemeriksaan berkanun. Kita ada juga pemeriksaan perumahan pekerja. Ini berkaitan dengan Akta 446, Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990. Ini undang-undang ni tidak ada di Sabah, tetapi kemungkinan akan dipanjangkan ke Sabah. Jadi sama ada di bawah pindaan Ordinan Buruh Sabah sendiri nanti, ataupun mungkin melalui ordinan darurat yang akan dipanjangkan penguasaannya tu daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Jadi saya ingin menyeru semua majikan-majikan lah, bersedialah memastikan supaya penginapan pekerja yang disediakan menepati piawaian dan standard yang digariskan dalam akta berkenaan, Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990. Dan juga akan pemanjangan kuasa itu mungkin di bawah ordinan darurat. Jadi buat setakat ni kita tunggulah kalau ordinan darurat ini dilaksanakan di negeri Sabah. Dia kita kena bersedialah untuk membuat perubahan berkenaan. Itu pemeriksaan perumahan pekerja. Kemudian pengurusan aduan perburuhan. Ini JTK Sabah bertanggungjawab dalam menyiasat dan menyelesaikan aduan-aduan yang diterima dari pekerja Sabah. Pekerja yang tertakluk di bawah Ordinan Buruh Sabah ini boleh membuat aduan di mana-mana pejabat tenaga kerja yang ada di belakang ini. Dan kes aduan tentang pelanggaran terma dan syarat-syarat pengajian yang tidak melibatkan kewangan. Jadi kalau aduan itu tidak melibatkan kewangan, seperti pembuangan kerja, cuti, masa bekerja, penganiayaan yang berlaku, kemudian penggajian pendatang tanpa izin dan lain-lain, boleh membuat aduan ke jabatan yang berhampiran. Itu yang ketiga. Keempat, pengendalian kes buruh. Ini Mahkamah Buruh tadilah. Jadi kalau nak buat tuntutan kewangan seperti
gaji ganti notis, faedah penamatan, dan lain-lain, faedah kewangan yang tertakluk di bawah Ordinan Buruh Sabah, boleh datang ke pejabat tenaga kerja yang berhampiran dan kena buat akuan dekat situlah untuk menuntut perkara-perkara yang melibatkan kewangan ini. Jadi nanti Mahkamah Buruh akan bersidang dan juga memutuskan hukuman lah, denda ataupun dan sebagainya. Ini untuk yang pekerja ni boleh datang. Majikan juga boleh datang juga, Boleh datang juga. untuk ke kes Mahkamah Buruh ni. Ya. Tapi hanya lebih kepada ganti notis saja. Itu pengendalian kes buruh di Mahkamah Buruh. Kita aktiviti kita yang seterusnya konsultasi dan khidmat nasihat perburuhan. Majikan, pekerja dan kesatuan sekerja mereka boleh mengunjungi mana-mana pejabat tenaga kerja, boleh menghubungi melalui telefon, email ataupun sebarang alat komunikasi lain bagi mendapatkan khidmat nasihat berkaitan pelaksanaan ataupun penguasaan undang-undang di bawah 11 akta berkenaan. Jadi mereka ni kalau ada masalah boleh datang, boleh tanya, atau boleh datang, boleh telefon atau email dan sebagainya. Mereka boleh. Kalau macam time sekarang itu boleh datang terus ataupun boleh appointment? Sekarang ni sudah PKP B kan. Jadi kita kalau datang tu bolehlah kita layan, tak ada masalah. Tapi kita galakkan mereka ni berhubung melalui telefon ke, email ke, sebagainya, WhatsApp ke. Pasal kadang-kadang ada orang yang tidak puas hati kan, kalau bercakap bertelefon ni kan tak puas hati. Saya pun memang tak puas hati lah kalau Mau juga berdepan, kena berdepan. Kalau mesyuarat kan. Kalau online tu kadang-kadang kita tak tengok muka, susah nak bercakap kan. Tapi kalau face to face kita senang bercakap. Confident tu ada. Dan kita kalau online tu kadang-kadang kita bercakap macam kita bercakap sorang-sorang. Jadi itulah. Kita teruskan lagi. Yang ke 6. Kompaun dan pendakwaan. Kompaun ini ditawarkan kepada majikan jika terdapat pelanggaran kesalahan dalam melaksanakan 11 akta yang dikuatkuasakan. Bagaimanapun jika tidak bersetujui oleh majikan, pejabat tenaga kerja akan membuka kertas siasatan dan akan membuat pendakwaan terhadap majikan. Ini aktiviti yang dilakukan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Seterusnya pentadbiran agensi pekerjaan swasta. Sebagaimana saya jelaskan tadi di bawah akta agensi pekerjaan swasta tadi, majikan syarikat yang baru ditubuhkan tu jika nak melaksanakan aktiviti penempatan pekerjaan, dia perlulah mendapatkan lesen. Jadi kami ini akan memproses dan mengeluarkan lesen. Itu berkaitan dengan pentadbiran agensi pekerjaan swasta. Seterusnya aktivitinya yang ke-9, yang ke-8, pengeluaran permit perburuhan. Jabatan Tenaga Kerja Sabah juga mengeluarkan permit perburuhan. Kalau ikutkan tak boleh wanita bekerja waktu malam, tetapi majikan boleh mohon kepada pengarah Jabatan Tenaga Kerja dan permit akan dikeluarkan. Permit pendahuluan gaji, permit kelonggaran waktu bekerja biasa, permit mengumpul cuti rehat mingguan, permit waktu kerja shift, permit potongan gaji dan permit lain. Itu boleh dipohon daripada Jabatan Tenaga Kerja. Itu kelulus atas kelulusan pengarah ni mempunyai kuasa yang tinggi lah. Jadi dia boleh meluluskan. Tapi dengan justifikasi yang kuat untuk supaya kenapa kita memerlukan perubahan berkenaan. Jadi kena ada justifikasinya. Jadi itu yang ke-8. Yang ke-9, pengurusan pekerja asing. Ini tadi pekerja bukan bermastautin tadi. Kalau majikan nak ambil dia bekerja, mestilah syarikat tu ada lesen. Di bawah Section 118 Ordinan Buruh. Itu yang ke-9 ya. Yang ke-10,
pentadbiran papasan pekerja asing. Ini tadi kita dah jelaskan bahawa ini diambil alih oleh Perkeso lah selepas ni ya. Tapi kita kena selesaikan kes tunggak yang belum yang sudah dilaporkan lah. dalam masa JTK, pengurusan JTK pegang itu kita kena selesaikan, dan yang lain-lain itu yang baru akan diselesaikan oleh Perkeso. Sebab Perkeso sudah ada skim bencana kerja pekerjaan. Jadi ini di bawah Perkeso lah ya. Kemudian seterusnya siasatan dan pengawasan anti penyeludupan migran. Ini yang ke-11. Ini di bawah ATISOM pun. Jadi mengadakan kerjasama strategik dengan lain agensi dalam dan luar negara. Dalam mengukuasakan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 bagi menangani isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran serta jenayah rentas sempadan. Termasuklah menjalankan aktiviti risikan atas aduan, maklumat dan penyediakan laporan awal bagi tujuan operasi dan siasatan kes-kes ATIP. Ini ATIP ni ringkasan daripada Akta itulah. Akta Anti Pemerdagangan Manusia. Seterusnya, pendidikan perburuhan dan seranta sebagaimana yang kita hari ini bersama-sama dengan Syuk FM. Ini pun merupakan program promosi dan publicity yang kita lakukan lah ya. Kemudian seterusnya yang terakhir, operasi pematuhan. Jadi ini mengadakan lawatan-lawatan pemeriksaan pematuhan ke premis-premis majikan serentak oleh seluruh pejabat tenaga kerja di seluruh Sabah. Contohnya operasi tanggungjawab majikan melaksanakan swab test terhadap pekerja asing di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan peraturan di bawahnya. Jadi kami pun juga kena melawat premis-premis majikan dan minta majikan melaksanakan swab test kepada pekerja-pekerja asing supaya mereka ni, majikan ni dan juga pekerja-pekerjanya menjalani swab test. Ini di bawah panel klinik Perkeso lah yang diarahkan untuk mereka melaksanakan. Jadi itu sedikit sebanyak antara aktiviti-aktiviti Jabatan Tenaga Kerja Sabah.